Moga dengan kebaikan kita mengukur kira perjalanan usia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, ia juga ada pertambahan pada segi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya jangan terlepas pandang antara butir betul yang perlu untuk kita lurus laraskan bila masuknya bulan Al-Muharram adalah beberapa perkara utama. Yang pertama, bulan ini adalah bulan haram. Maka setiap kebaikan yang kita lakukan mendapat tumpuan khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutama dalam perkara kebajikan dan kebaikan. Yang kedua, tingkatkan usaha baik daripada niat, fikir, tenaga maupun perbuatan kita untuk meraih dan juga mencipta peluang, memberikan ruang pada diri kita untuk melakukan ibadah sunnah yang paling dikehendaki untuk kita usaha rebutkan, iaitu puasa Tasu'a, puasa 9 dan puasa Ashura, puasa 10, 9 dengan 10 Muharram. Walaupun dua perkara ini adalah perkara yang paling besar menjadi dasar pembinaan watak Muharram dalam sepanjang perjalanan bulan-bulan dalam tahun Hijri, dikarenakan adanya tumpuan khusus kepada hijrah, tetapi perlu untuk kita ingat sedarkan supaya janganlah terlepas pandang dalam dua perkara ni. Kalau masuk bulan Muharram, semua orang akan fikir pasal hijrah. Bila kita tanya pasal apa, dia kata hijrah lah berlaku dalam bulan Muharram. Pada hijrah tak ada kena-mengena dengan bulan Muharram. Nabi hijrah bulan Safar, hari Khamis 26 hari bulan. Kalau kata Nabi bertolak bergerak daripada Mekah tersebut pada malam 26 Safar, kemudian menempuh perjalanan 25 hari dan Nabi sampai di Madinah, seawalnya di Quba pada 22 Rabiul Awal. Kalau tengok pada tarikh Gregori adalah pada tarikh 9 hari bulan September tahun 622 Masihi, dan Nabi SAW tiba di Madinah sekitar pada 4 Oktober tahun yang sama, 622 Masihi. Habis itu kenapa kita panggil hijrah? Kerana ia adalah rentetan daripada keputusan ataupun kutipan yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Khalifatus Tsani Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, apabila antara perkara yang berlaku di zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu an, para gubernur yang mewakili kerajaan Islam berdepan dengan situasi kekeliruan berkenaan dengan perintah surat yang datang daripada Sayyidina Umar Al-Khattab sendiri, yang diletakkan bulan tetapi tidak dimaklumi bulan untuk tahun yang mana. Ada 2 Sya'ban surat sampai, tapi Sya'ban ni Sya'ban yang tahun lepas ke, tahun ni ke, tahun depan. Maka bila mana dipanggil para gubernur untuk berbincang dan dihimpunkan da'u linnas syai'an ya'rifu anit tarikh, untuk dikumpulkan orang-orang yang mengetahui tentang perihal tarikh, perihal tentang takwim, maka disitulah bermula perbincangan musyawarah berkenaan dengan penentuan tahun Islam, yang mana dipilih daripada 4 kategori, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, iaitu pada tarikh Maulid Nabi SAW, ataupun pada tarikh Mab'ath kenabian Nabi SAW, ataupun pada tarikh hijrah Nabi SAW, ataupun pada tarikh wafat Nabi SAW. Maka yang keempat, wafat, ditinggalkan kerana tahun yang nak dimulakan, tahun baru, maka perlu dengan emosi yang semangat, perlu dengan kekuatan intuisi yang nak bergerak dengan keadaan yang cukup hebat. Maka kalaulah diulang dan diingat pada kewafatan Nabi, berkemungkinan emosi yang akan menghurung perjalanan umat Islam di setiap datangnya tahun baru adalah kesedihan yang tidak ada perkara lain melainkan kesedihan. Maka itu ditolak secara musyawarah. Kemudian diletakkan juga 2 lagi Maulid Nabi SAW juga tidak diambil, ataupun satu lagi Mab'ath, hari Nabi SAW dilantik menjadi Nabi, turunnya nuzul Quran. Maka pada 2 tarikh tersebut, kata ulama, ia adalah perkara yang berkaitan dengan ifrat individu Nabi SAW sahaja. Tetapi bila sebut kata hijrah, seluruh umat Islam bersama dengan Nabi SAW melalui peristiwa besar itu. Bahkan antara lain kata ulama, kenapa? Kerana peristiwa hijrah, kalau tuan-tuan tengok pada pagi 26 Safar di Mekah, waktu duha,
berkumpul orang kafir Quraisy di satu tempat yang bernama Darun Nadwah. Di Darun Nadwah itu orang-orang kafir Quraisy yang zalim, yang menentang dakwah Nabi SAW. Ada dekat situ Abu Jahal, ada dekat situ Utbah dan Syaibah, ada dekat situ Jabir bin Mut'im bin Adi, ada dekat situ Abul Bakhtari, ada Al-Aswad. Golongan-golongan pemuka Quraisy ini berkumpul untuk mencari kata sepakat macam mana nak hentikan dakwah Nabi pagi tu sebelum Nabi hijrah. Kemudian didatangi akan kumpulan ini seorang lelaki tua yang berpakaian dan perwatakannya agak lengkap sempurna pada pandangan pemuka Quraisy yang lain. Dan bila ditanya kepada dia, kamu ini siapa? Sebab nak masuk dalam perbincangan Darun Nadwah itu adalah orang-orang yang mewakili pemuka-pemuka Quraisy, ketua-ketua kabilah, orang-orang kanan, orang besar. Maka ditanya kepada lelaki tua tersebut dan dia jawab dia adalah lelaki dari Najd. Bila mana dipersilakan untuk masuk kerana dia menyatakan dia nak turut serta mendengar keputusan yang berkaitan dengan menghentikan dakwah Nabi SAW, maka dia diraikan. Dan bila mana didatangkan cadangan daripada Al-Aswad yang pertama, Al-Aswad mengatakan kita usir Nabi. Lelaki tua daripada Najd ini mengatakan tak boleh kalau usir Nabi SAW keluar pada Mekah. Perkataan Muhammad SAW kamu kenal, kata-katanya mampu memujuk, percakapannya mampu merasuk. Orang yang duduk dalam keadaan yang menentang Nabi, bila dengar Nabi cakap, dia akan lembut, lentok dengan Nabi SAW. Maka kalaulah kita usir Muhammad SAW, nanti dia akan dakwah kepada orang lain dan orang lain pula akan menjadi ramai dan mereka akan mengumpulkan ketumbukan tentera dan akhirnya akan menyerang kamu. Maka itu adalah cadangan yang tidak munasabah. Dan sepakat pemuka Quraisy menolak cadangan Al-Aswad. Datang cadangan kedua, Abul Bakhtari. Abul Bakhtari ada perang emosi dengan Nabi SAW sebenarnya dalam beberapa waktu sebelum hijrah, kerana anak Abul Bakhtari juga telah memeluk Islam. Dan apa dia buat dengan anaknya? Dia telah mengurung anaknya dan tidak memberikan makan. Dan dengan alasan sedemikian, dia pun turut sama memberikan cadangan untuk mengurung Nabi, untuk mengikat Nabi dan diletakkan dalam satu tempat kurungan dan tak perlu untuk dihiraukan makan minum ke hidup mati ke, dan kita biarkan Muhammad SAW berada dalam kurungan tersebut dan jangan siapa pun pi ambil pelesah atau pelesah. Duk ambil kisah kan, duk ambil kisah dengan Muhammad SAW. Lalu kata lelaki tu pada Najd ni, dia kata apa? Tak boleh, sebab Muhammad SAW dia ada ramai lagi orang yang duduk di Mekah yang masih lagi suka kepada dia, dan mungkin apabila kita dah letakkan dia dalam satu kurungan akan ada orang yang akan membantu untuk melepaskan diri dia. Dan kalaulah dia terlepas daripada kurungan tersebut, nanti dia akan dapatkan sahabat-sahabatnya, maka sahabatnya nanti akan datang untuk menuntut bela, dan benda itu juga adalah satu benda yang berisiko tinggi. Kemudian datang cadangan terakhir daripada Fir'aun zaman Nabi SAW. Siapa? Umar bin Hisham, Abu Jahal. Dipanggil dengan panggilan Abul Hakam daripada kelompok kafir Quraisy yang lain. Abu Jahal mengatakan, aku punya satu cadangan yang pastinya kamu semua tidak terfikir. Cadangannya adalah dengan kita pilih satu orang anak muda dari setiap kabilah yang ada di kota Mekah, baik daripada Bani Juhami, daripada Makhzumi, daripada Adi, daripada Bani Tamim dan sebagainya. Kita panggil mereka untuk dikumpulkan dan kita berikan pedang untuk mereka, dan mereka akan masuk ke rumah Muhammad SAW dan membunuh Muhammad SAW ketika dia sedang tidur. Dan apabila selesai perkara tersebut, maka kita tak perlu lagi risau tentang Muhammad, sebab Muhammad sudah tak ada. Dan kalaulah keturunan Bani Hashim maupun Bani Abdul Manaf datang untuk menuntut bela, nak datang kepada kita dan ingin menebus segala apa yang berlaku ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastinya perkara tersebut tidak akan dapat dilakukan kerana darah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah rata di setiap pedang, di setiap suku kabilah di Mekah. Maka benda tu adalah benda yang out of mind. Kalau nak minta juga semua orang yang buat, bukan satu. Kalau satu ya akan dikenakan qisas dan sebagainya, tetapi sebabkan semua, maka benda tu tak boleh nak buat. Maka lelaki tua daripada Najd mengaminkan cadangan daripada Abu Jahal
Dan apabila selesai, itulah tindak tanduk yang bakal mereka lakukan ke atas Nabi SAW pada kunjungan malam 26 Safar. Seperti yang kita duk dengar, mereka kumpul dan sebagainya, datang riwayat tentang surah Yasin ayat 9 kan. Dan benda tu berlaku paginya itu. Walaupun perbincangan berlaku pada waktu duha, tapi isi kandungannya itu tidak sesejuk duha, cukup panas. Dan dalam riwayat Bukhari menyebutkan lelaki tersebut adalah ketua kepada syaitan dari kalangan jin. Siapa dia? Iblis. Dalam satu riwayat, lelaki tua tu siapa? Iblis. Maka kata ulama, tidak menjadi satu kepelikan lah kenapa hijrah itu menjadi satu titik tolak paling besar dalam kehidupan umat Islam, kerana dalam setiap perkara yang lain tidak perlu untuk datangnya ketua kepada syaitan dari kalangan jin, iaitu iblis, untuk berkolaborasi dengan syaitan dari kalangan manusia. Antara yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 112, atas setiap Nabi dan Rasul itu akan ada adu, adanya musuh untuk mereka. Dan musuh itu kata Allah, syayatin al-ins wal jins, akan datang untuk Nabi SAW, Rasul dan orang yang mengikuti Nabi SAW. Musuh-musuh yang nyata ke atas mereka iaitulah syaitan dari kalangan manusia dan jin, yang untuk menghalang dakwah Nabi SAW dan orang yang meneruskan dakwah tersebut. Sebab tu kalau benda ni kecil, agak-agak ketua syaitan jin nak turun tak? Selalu kalau benda kecil, ketua-ketua tak turun lah. Kalau yang kata buragas pun dia tak turun lah. Kalau benda kecil-kecil, dia cuma hantar Sarip Dul punya anak buah mungkin lah. Tapi kalau benda tu besar, ya, daripada sebesar-besar kolonel ke general ke apa, semua akan turun. Ya, yang tu menunjukkan benda tu besar. Sebab tu kata hijrah ni adalah satu benda yang besar. Dan bila kita mula terlintas, kita terdetik, kita terpicu dan terpacu untuk melakukan hijrah, tuan-tuan kena faham benar-benar pada apa yang Allah Ta'ala sebutkan ini, iaitu setiap perubahan menuju ke arah kebaikan, yang akan menghalang dan menghadang bukan kaleng-kaleng. Mereka adalah syaitan daripada kalangan manusia dan jin. Kita baru nak bertukar ataupun nak berubah menjadi orang soleh, kali pertama datang ke masjid, lalu pada satu jalan kawan-kawan kita duduk bawah pokok manggis, duduk tengok kita, tu ustaz Piro kan, balik, oi ustaz balik dah, ustaz balik dah. Esok kita lalu depan mereka pula, mereka akan kata tu dia mufti. Hari ketiga tak pi lah, tanya pasal apa? Dia kata hari pertama aku pergi panggil ustaz, hari kedua aku pergi dia panggil mufti, hari ketiga aku pergi dia panggil aku nabi pula, mampir aku. Sedangkan tidak melakukan kebaikan takut kepada riak adalah riak. Ada setengah orang dia ibadat dia habis-habis dia cunggit balik, tanya pasal apa? Tak main sunat apa? Aku tak mahu, benda tu jenis riak lah apa, aku tak mahu. Sebab riak nampak sangat macam kita duduk menunjuk. Kalau kita tak mau buat ibadat dengan rasa kita tak mau menunjuk, itu adalah satu menunjuk-nunjuk. Kita tak mau ibadat sebab takut riak, itu adalah riak. Sebab kisahnya sama seperti mana orang yang bila dia merasakan diri dia tak berdosa, itu adalah dosa. Hakikat manusia hamba, bila dia rasa diri dia tak berdosa, masa tu juga, on that exact moment, waktu tu dia berdosa, sebab dia rasa dia tak berdosa. Sebab tu kalau nak hijrah jangan kita tunggu-tunggu. Sebab letusan, ledakan perubahan dalam diri ni, dia takkan boleh main secara selalu. Dia kadang-kadang dia main satu point tu je. Kadang-kadang dia tengok dia jadi berubah, dia tengok dia berubah, dia nampak benda tu jadi depan dia berubah. Dia tengah bawa motor, tengah duk laju-laju, tengok ada accident depan mata, terus daripada 120 tinggal 50 lah. Turun pada motor pun tangan jadi Parkinson setengah. Tanya pasal apa ni? Dia kata tadi masa tengah duk bawa laju tu, ada lori main tibai apa ke, dia jadi ketak. So lepas tu dia berubah, dan kena kekalkan berubah. Sebab tu kata ulama, tingkat perubahan ni dia ada 4. Dia mula dengan hijrah, letusan, trigger yang ada dalam hati, dan kemudian kena teruskan dengan hamasah. Hamasah ni enthusiasm, iaitu semangat yang tinggi, semangat yang kita gunakan untuk melambung sifat ataupun nilai hijrah dalam diri. Sebab dia kena ada semangat. Tak ada semangat pakai punggah. Kalau tuan-tuan semangat pergi cari buluh, semangat dah pergi ambil beras, semangat dah buah santan, lepas semangat letak kat pi semangat dah, lepas tu hilang semangat, tak jaga, apa jadi kat lemang tu? Hangit. Lepas tu bukan dekat lemang tu hangit, dengan telinga hangit, pok mentua duk beletiak kan pada muka. Sebab tu bila kita dah mulakan satu hijrah tu tadi, kena dengan hamasah,
kena bersemangat. Dan bersemangat ni lah nanti dia akan memupuk hijrah yang kita lakukan itu untuk berada pada satu tingkat yang namanya istiqamah. Dan istiqamah adalah satu jalan yang tidak diikat dengan kerehatan. Tak ada rehat. Saya pagi ni pukul 7 tadi start dah kita punya program pukul 8, perbincangan untuk taubat orang yang murtad dan sebagainya. Habis ada sahabat kita telefon ziarah baru bersalin anak dia, hari ni hari ke-7. Dia abang kat saya kemarin esok hari ke-7, so kita pun hari ni ya dululah. Tak tahu petang tadi dia abang kata hari ni 7. Alamak, kita dah janji dah pergi rumah. Habis tahnik baru pukul 6.43 baru bertolak daripada Penaga. Kalau sebut Penaga saja dekat ni Penaga jauh tuan kan, celapak main sini pula. Dan kalaulah kita duk fikir kata nak rehat tak, sebab tu istiqamah dia memang kena letih, istiqamah dia memang kena susah, istiqamah dia kena payah. Kalau benda yang senang namanya istirahat. Lebang istirahat ya, benda tu senang, benda tu relax, tak payah kita nak gelut-gelut apa ke, buat relax sudah. Sebab tu istiqamah benda yang perlu untuk kita sentiasa hadirkan peringatan dalam diri. Aku dah mula berubah dan aku sedang bersemangat dalam perubahan, dan aku kena teruskan perubahan. Segala benda yang mai kita cuma sebutkan seperti mana kata pendekar Mustaf, cobaan. Itu ya, simple as that. Tetapi cakaplah senang kan, dia tengah duk bagui punya steady kan, tata dia main satu kali tu dia piak, kita punya kaki jatuh terguling. Sebab tu bila lari jangan lari laju-laju, naik sikit-sikit. Sebab kalau lari laju orang dah kaki kita sikit je, kita terguling 4 km bang. Sebab tu jangan. Dan bila kita dah duduk pada tangga istiqamah, jangan kita pernah buat juah dengan orang yang baru nak mula hijrah. Yang ni bahaya. Sebab bila mana kita duduk dalam situasi sebegini, kadang-kadang dia akan mengikis dan menghakis sifat kebaikan yang sedang kita tempa, sifat kebaikan yang sedang kita bina, dan empayar kebaikan tersebut tidak akan termasuk dalam bekal akhir kita, kerana ia telah pun masuk pada akaun orang lain. Kerana orang yang kita benci, orang yang kita mengumpat, orang yang kita adu domba dan sebagainya, mereka ni lah yang akan memegang dan juga mendapat pahala kebaikan kita. Sebab daripada apa? Sebab kita merasakan ana khairum min, aku ni lebih baik daripada mereka, aku ni lebih baik daripada dia. Jaga yang tu. Kemudian bila dah habis dah daripada istiqamah tingkat ketiga hijrah, barulah main yang terakhir, namanya adalah qudwah. Pastikan hijrah yang kita lakukan penuh dengan semangat hamasah, duduk pada kedudukan istiqamah, menjadi qudwah, ikutan kepada orang. Maka itu akan menyebabkan kebaikan, pahala, ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, duduk dalam keadaan melimpah ruah, dan kita takkan mampu untuk mentadbir urus kira banyak mana kebaikannya. Sebab benda itu termasuk dalam keadaan ilmu yang manfaat. Sebab tu bila kita dah mulai istiqamah, kita dah mulai hijrah, kita dah duduk dalam keadaan hamasah, jangan pernah berhenti, terus jalan terus. Asalkan kita berjalan, jangan berhenti. Rehat tu normal, tapi janganlah kita berhenti. Rehat tak ada masalah, tapi kita kena teruskan. Dan jangan merajuk dalam nak istiqamah. Sampai Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Qalam ayat 48, Allah Ta'ala beritahu dekat Nabi Muhammad SAW, fasbiru, sabar. Jangan kamu jadi seperti seorang lelaki yang ditelan ikan. Ulama tafsir berkenaan perkara tersebut, kerana Nabi Yunus AS ditelan ikan, kerana dia dalam riwayat Ibn Katsir disebut dakwah selama 30 tahun dakwah, yang ikut Nabi Yunus cuma 2 orang. Saya contoh lagi, Nabi Yunus dia dakwah 30 tahun dakwah, yang ikut 2 orang. Contoh saya main lah, daripada Tasik Gelugong telah main sini, main dengan kuliah 2 orang. Bulan depan saya main 2 orang. Minggu kali main, bulan kali main 2 orang. 30 tu main 2 orang tu kan. Dia main satu time tu dia jadi alamak bengkak kan. Pi mana pun 2 orang tu duduk dah, tak ada orang lain. Maka disebabkan benda tu, kata riwayat ulama sebut, Nabi Yunus AS menjauhkan diri, dan akhirnya apa habuan yang diberikan oleh Allah SWT, ditelan ikan. Sebab tu kata ulama, kita duduk dalam medan dakwah jangan merajuk. Kalau merajuk nanti kena telan ikan. Mulanya sebelah. Biar kita duduk telan ikan tu apa, jangan ikan telan kita. Baik. Sebab tu hijrah tu tadi dimulakan
pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab pada pinpoint daripada waktu hijrah, sebab ia adalah satu perubahan yang menggegarkan ruang kejahatan baik dari kalangan syaitan manusia dan juga syaitan jin, sehingga mereka sanggup dan terpaksa untuk berkolaborasi, sanggup untuk bergabung semata-mata nak halang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Malaysia pula secara jujurnya, Ma'al Hijrah ni dimulakan sekitar tahun 1987. Sebelum daripada tahun 1987 masuk saja tahun baru, kita cuma panggil dengan sambutan awal Muharram, bukan awal Sya'ri, awal Muharram. Sambutan awal Muharram dulu. Masuk tahun 87 baru start Ma'al Hijrah. Siapa yang memulakan idea ini? Iaitu Tan Sri Datuk Dr. Yusof bin Muhammad Nur dengan kerjasama Pusat Islam Malaysia pada waktu tersebut memperkenalkan sambutan Ma'al Hijrah. Lepas tu yang keluar main lambang sarang labah dengan huruf H tu. Lepas tu lah sampai kita sampai hari ni bila fikir balik Ma'al Hijrah, Ma'al Hijrah ni mula bulan Muharram ke? Tak. Bila tanya tang mana dalil, jumpa cuma satu lagu awal Muharram tu lah. Satu Muharram detik permulaan. Bila tanya Nabi hijrah pada waktu bila? Satu Muharram. Tak mana dalil? Tak tu dalil. Tak tu kan dalil. Tak tu nasyid. Tapi nak abang kata hijrah tu betul lah. Pada satu sisi betul lah. Satu hijrah mula pada tahun tersebut dan dimulakan dengan satu Muharram. Kalau kita sebut, kalau satu Gregory dia mula pada 1 Januari. So untuk umat Islam satu Muharram. Baik. Itu mukaddimah yang selalu diulang siang. Saya sekadar untuk mengestrokan sahaja. Baik. Tajuk pada malam ni tajuk yang universal juga untuk kita kongsikan dengan tuan-tuan, yang kita ambil daripada kitab Madhani Intima'il Islam, golongan yang sesat antara dunia dan akhirat. Kata Fadilatul Syekh Fatahiyakan, golongan yang kedua ini selepas pada golongan yang pertama, golongan yang hidup untuk dunia, memang hidup tujuan untuk dunia, itu golongan pertama. Golongan kedua ni dia antara dua, antara golongan yang baik dengan golongan yang memang tidak mendapat kebaikan, iaitulah terdiri daripada kebanyakan manusia yang akidah mereka sentiasa bergelora dan sesat dalam menjalani hidup dunia, sedangkan mereka menyangka mereka masih melakukan satu perkara yang baik. Antara perkara yang mudah ataupun yang kita boleh usahakan untuk tuan-tuan capai dengan kadar yang segera untuk golongan ini, mereka termasuk dalam golongan yang melakukan sesuatu perkara, lepas pada tu baru cari dalil. Buat dulu benda, barulah cari perintah. Buat dulu benda, baru cari ayat Quran. Buat dulu benda, baru cari hadis. Benda tu tak tahu benda ambil ke mana, buat dulu. Bila dah buat, ada orang petikai, baru kita cari dalil. Ada, sampai hari ni pun ada. Buat dulu. Dan golongan ini juga diberikan satu ancaman ataupun satu peringatan, sekalipun golongan ini beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi akidah dan keyakinan mereka terhadap Allah dan akhirat hanyalah merupakan gambaran kulit sahaja. Yang ni yang kita sebutkan awal-awal dulu. Islam daripada sudut akidah, Islam dari sudut ibadah. Bila kita salat, antaranya yang salat adalah kita dengan jasadnya, dengan rohnya, bukan pakaian. Bila kita zikir, bukan takat lidahnya, tetapi datang qasad daripada hati. Bila mana kita melakukan apa-apa jua ibadat, perlu untuk kita sanding-gandingkan perkara ibadat tersebut bersama dengan lidah kita, bersama dengan tasdik hati kita. Jangan ada benda yang menolak dalam hati. Kenapa benda ni berlaku di kalangan manusia yang mengaku beriman tetapi mereka hanyalah gambaran kulit? Sebab mereka tidak memeluk Islam secara kafah, sempurna semua. Ada orang yang duduk dalam Islam, dia makan ikut Islam. Kalau kata tahu kata benda tu ada khinzir, dia share you rendah. Tapi rasuah buat relax, buat dek rasuah tu tak masalah. Ada orang dalam bab benda-benda yang haram berkenaan dengan apa nama disebutkan arak, allergic, khinzir allergic, tapi dalam bab aurat belum sampai hidayah. Habis tu yang anjing tadi sampai dah, anjing dengan khinzir tadi sampai dah, yang aurat tak sampai lagi. Dan ini adalah isunya, dan ini adalah situasinya dalam masyarakat kita pada hari ini. Dan akidah dan keyakinan mereka terpisah terus daripada realiti hidup mereka yang amali. Maksudnya
mereka duduk dalam kedudukan manusia yang lima yaqulu ma la taf'alun. Satu perkara, mereka cakap benda yang mereka tak buat. Mereka suka untuk berretorik ataupun berimajinasi dengan kebaikan-kebaikan, tetapi kebaikan tersebut tidak diambil untuk mereka lakukan. Mereka mengajak manusia ke arah kebaikan, tetapi mereka meninggalkan kebaikan tersebut. Mereka duduk dalam keadaan menjadi orang yang mendalilkan setiap kebajikan kepada manusia yang lain, tetapi mereka tidak merebut benda tersebut. Ada. Tapi orang-orang yang macam ni, mereka adalah orang yang kebaikan itu pada mereka sangka akan menjadi amal khair di sisi Allah, pada tidak. Yang ini didatangkan dalam kupasan seterusnya. Pada hakikatnya golongan ini termasuk dalam golongan yang berfahaman kebendaan, sekalipun pada lahirnya mereka melakukan ibadat-ibadat rohani. Kita nampak mereka solat, kita nampak mereka tutup aurat, kita nampak mereka baca Quran, kita nampak mereka melakukan ibadah puasa, haji, zakat, tetapi intipati ibadat tersebut tidak menambahkan gerun tunduk mereka kepada Allah. Bahkan ia hanyalah omong-omong kosong yang dilakukan semata-mata untuk menutup ruang mata orang ke atas mereka. Bila solat, bila kenapa tanya solat? Bila mereka melakukan solat tu tadi untuk menidakkan segala tanggapan tidak baik orang ke atas diri saja, tetapi bukan nak membina connection, hubungan dengan Allah secara total. Ini bahaya. Ada orang yang mencari Allah bila sedih, maka selalu saya sebut, kalau kamu cari Tuhan waktu kamu sedih, Tuhan akan bagi kamu sentiasa sedih, kerana waktu itu adalah waktu yang Tuhan suka. Kalau kita cari Allah waktu kita susah, maka Allah akan berikan kesusahan sahaja kepada kita, kerana Allah sayang dekat kita. Sebab itulah duduk dalam keadaan yang susah. Tapi kalau orang tu dia susah ke, senang ke, gembira ke, kaya ke, miskin ke, tetap duduk dalam perintah Allah dan tetap ingat Allah, maka golongan inilah golongan yang terbaik dan bukan golongan yang tertipu daya seperti mana yang kita sebutkan pada awal perkongsian. Apa yang dikatakan oleh penyair yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Fatih Akan, disebut kita menampal dunia dengan mengoyakkan agama kita, tapi tidak satu pun yang kekal baik dunia atau agama kita. Dan ini adalah satu peringatan yang kita beritahu berkenaan dengan akidah. Ada orang dia berharmoni dengan agama lain. Bila kita tanya, dia kata Islam ajak kita untuk bertoleransi. Ya betul, kita tak ada masalah dalam bab tu, tetapi dia punya memuliakan ataupun duduk dalam keadaan berharmoni dengan agama lain sampai ke tahap ikut tasyabuh. Dia duduk dalam keadaan mengikut dengan benar-benar macam mana orang agama lain buat sambutan dan sebagainya. Tapi bila Islam dah mula sampai dekat dia, Islam mula memperingatkannya supaya kembali untuk melakukan amal Islam, dia akan berdolak dalik dengan mengatakan belum bersedia, tak sampai masa lagi, hidup masih lagi muda dan sebagainya. Ini adalah orang yang dikatakan dia ni bersifat kebendaan. Adapun golongan yang disebutkan ini, iaitu golongan yang sesat antara dunia dan akhirat, dalam risalah daripada Fadilatul Syekh Syahid Imam Hasan Al-Banna, daripada kitabnya, daripada risalahnya Kemana Kita Menyeru Manusia, dia mengatakan bahawasanya Al-Quran itu sendiri telah menentukan matlamat hidup dan tujuan manusia untuk hidup. Al-Quran telah menerangkan satu kaum yang tujuan hidup mereka hanyalah untuk makan dan bermewah-mewah. Macam mana mereka ni? Kal an'am, seperti binatang ternak, binatang yang hanya tahu nak makan. Dan kemudian disebutkan daripada surah Muhammad ayat yang ke-12, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 12, dan orang-orang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti binatang-binatang ternak, dan neraka adalah tempat mereka tinggal. Ini sifat orang kafir. Depa buat baik, dalam konteks baik, mereka fikir baik itu, mereka kata baik itulah yang akan jadi good deeds, pahala untuk di akhirat. Saya dalam bulan ni letih dengan murtad. Ada satu kes, mereka ni Islam lah, cuma dosa kan nak murtad. Dia kata bulan ni mereka ada sambutan lah, perayaan agama, satu agama ni, dan dia dah bagi sumbangan yang amat banyak, 250 kampit beras 10 kilo. Ni hak kawan ni 10 kilo kalau pekak jati pun ingat 24 ringgit, 26 ringgit lah kurang lebih kan.
Dia dapat harga murah lagi, dia kata, dan dia beli dekat situ 250 pack, bagi dekat ni. Saya tanya dekat dia, apa sebab bagi? Dia kata sebab benda ni nak dapatkan pahala di hidup yang lepas ni. So saya tanya dekat dia, you percaya ke ada kehidupan selepas mati? Dia kata ya, percaya. Saya kata alhamdulillah, walaupun you nak meninggalkan Islam ke apa ke, tapi bila kamu cakap kamu percaya kepada kehidupan selepas mati, maka ia adalah satu benda yang dekat dengan kita. Dan bicara kami diteruskan dengan perkongsian berkenaan dengan ketuhanan mereka lah. Saya kata dalam Islam kita beriman kepada Allah. The superior God adalah Allah, dan satu-satunya adalah Allah, tidak ada lain. La ilaha illallah. Dan kamu juga, saya kata dekat dia, kamu juga dalam agama kamu yang paling tinggi adalah Tuhan yang satu. Betul tak? Dia kata tak, banyak tak, saya tahulah banyak yang lain-lain tu. Ada yang Kuan Yin, yang tu Pek Kong lah, ada tu Digong, macam-macam. Tapi paling tinggi ada satu, dan tak ada yang lagi tinggi pada dia, dan tak ada yang jadi pair dia, dan tak ada yang jadi anak bawah dia semua. Dia tak ada. Adalah dia punya nama, dia punya tu kan, dan saya sebutkan nama tu. Dan saya beritahu lagi, alhamdulillah, pasal kita berkongsi satu perjalanan faham akidah yang seakan-akan sama. Tuan-tuan kena ingat, bila kita duduk dengan kelompok yang macam ni, kita gunakan pendekatan untuk dakwah secara direct dengan orang tu. Asas dia tetap sama. Dengan orang Islam, kita tidak akan pernah untuk kata agama lain sama, tak boleh. Tapi untuk dia ni yang dia nak murtad, dia banyak. Kalau kita tengok balik dia punya jumlah duit dia keluar untuk pastikan dia boleh keluar Islam tu, kita tengok penggerun, cukup takut punya orang kaya. So bila dia dah cakap lagu tu, saya beritahu dekat dia, nanti kalau you nak pi buat amal apa semua tu, saya nak ikut, nak join lah, nak tengok dia buat macam mana kan. Dia puasa jarak dia lah, setiap 1 hari bulan dan 15. Tuan-tuan rasa baru ni saya abang dekat dia, Islam kami baru sambut tahun baru 2 hari lepas. Dia kata, saya abang ada hari ni hari ketiga. Dia kata sama. Memang sama, pasal kita guna lunar kalender juga, kalender bulan kan, kita ikut kiraan bulan. Dan dia akan berpuasa, dia buat vegan pada hari yang ke-15. So saya dengan dia, kita akan adalah program apa ni, jumpa, kita makan sekali, tapi bukan kat kedai yang dia pilih lah. Kedai kalau kata dia pilih pun, kita akan minta untuk cari yang halal, dan kita akan duduk dengan dia, sembang bab-bab ni ya. Sebab isu untuk menyelamatkan akidah, dia tak boleh bawa satu emosi pasrah, dia tak boleh bawa satu emosi yang amarah. Dia kena satu nilai yang tak tahulah, main cerin tu main lah. Bila dia main abang, Islam ni agama yang tak betul lah apalah. Saya tanya dekat dia, Islam tak mana yang tak betul? Tolong abang. Dia abang tu yang kata tuduh orang semua masuk dalam neraka. Saya kata tak kata pun semua masuk neraka. Islam kata orang yang menutup diri daripada kebenaran tu yang akan masuk neraka. Termasuk juga orang yang berpura-pura duduk dalam kebenaran pun masuk neraka. Dan Islam tak kata orang Cina ke, orang India ke, orang Melayu ke, orang putih ke masuk neraka. Tak. Asalkan orang tu duduk dalam keadaan beriman pada nilai keimanan yang dia define sendiri, maka dia akan layak untuk masuk syurga Allah SWT. Dan sebab tu bila kita berhadapan dengan situasi ni, tuan-tuan, antara jalan mudah yang kita jumpa selepas dah dekat 10 tahun lebih dah duduk dalam platform ataupun ruang murtad ni, kita dapat lihat sebenarnya di luar sana masyarakat kita yang duduk dalam situasi macam ni, mereka kurang kasih sayang. Yang tu je, bukan kasih sayang kita dengan dia, kita kurang cerita kasih sayang Allah dekat dia. Kita kurang cerita benda tu. Dan bila mana kita duk kongsikan benda tu, yalah, nampaklah macam dia berminat, macam dia okey, tapi kita tak letakkan kata mesti dia akan berubah, tidak. Kita tak boleh nak ambil benda tu, sebab yahdi mai yasha, Allah yang bagi hidayah dekat mana-mana orang yang Allah nak. Kalau Allah kata dia akan kembali, kembalilah. Kalau Allah Ta'ala dah takdir tentukan dia belum lagi akan kembali, ya begitulah keadaannya. Cuma kita kena race dengan time. Kita sedang duduk dalam keadaan berlumba dengan waktu.
kerana waktu yang diberikan oleh pihak yang berautoriti untuk kita adalah cukup singkat. Hanya dalam untuk kes ni 3 bulan je saya dengan dia. Ada satu kes yang kita kena jalan setahun. Sebab tu antara benda yang selalu kita minta, doakan moga-moga Allah Ta'ala campak hidayah, burhan dan taufik untuk dia, moga dia kembali kepada Islam. Sayang orang yang buat baik macam ni tapi dia buat baik pada jalan tu. Kemudian saya bunyi juga dekat dia, kalau macam tu nanti kalau saya nak minta you untuk bagi sumbangan beras boleh tak? Dia tengok saya tebuah, dia gelak. Apa? Dia tanya kat saya, pasal apa lah nak kena bagi? Tak lah, kan hang kata buat baik. Agama hang, yang hang kata agama hang tu pun dia anjurkan untuk buat baik dengan semua orang, betul tak? Dia tak betul ya. Kalau betul, kalau aku minta sumbangan boleh ya. Untuk buat majlis apa-apa ke, bagi beras ke, bagi buah ke apa kan boleh bagi. Dia tak boleh. Okey, so benda tu kita dah boleh perhaluskan balik dengan dia, lembut lenturkan balik dia punya pemahaman tentang Islam. Sebab bila dia Islam yang dia nampak depan dia tu adalah Muslim yang bukan sebenar-benar Muslim. Kita tak kata orang tu yang buat tak baik, tetapi pembawaan environment yang dia lalu tu adalah environment yang cukup bersalahan dengan Islam yang sebenar, dan dia mengalami trauma dalam benda tu. Dan kita tak katalah orang Islam tu salah ataupun dia salah, cuma keadaan telah menjadikan diri dia mengambil keputusan untuk buat benda yang sampai tahap macam ni. Cuma kita doakanlah moga-moga Allah Ta'ala buka dan Allah Ta'ala campakkan burhan dan taufik pada dia. Kemudian golongan yang dikatakan Al-An'am ini adalah golongan yang digelar dengan panggilan binatang ternak. Kalau binatang hurriyah, binatang bebas, dia lain. Binatang yang duduk dalam hutan tu, dia lain. Tapi kenapa kata ulama Allah Subhanahu Taala sebut dengan kalimah kal-an'am? Bukanlah hayawan ataupun binatang yang bersifat hurriyah, binatang yang bersifat bebas. Kenapa? Sebab al-an'am dia amat-amat bergantung kepada makhluk ataupun dia bergantung pada benda yang disuapkan. Kalau dia buka mata, depan dia ada soya, dia telan soya tu yalah. Kadang-kadang dia buka mata, depan dia ada pellet, dedak, dia makan tu yalah. Kalau kata buka pintu, bawa dia pergi dekat luar makan rumput, dia makan rumput lah. Kalau tuan dia bubuh daun kelapa sawit lah, dia pepak. Dia tak ada pun duk ambil kertas hantar kat tuan dia ni, menu kami hari ni. Yang kandang depan dia nak chicken chop, bahagian paha. Hak ni pula nak lamb chop. Kalau boleh ambil yang lemak banyak sikit. Tak ada, dia mana boleh pilih. Dia cuma ambil benda yang dihidangkan semata-mata, dan dia duduk dalam keadaan hanya untuk makan. Dan bila mana sampai satu ketika dia akan disembelih, dan dia akan dipergunakan seluruhnya, daripada bulunya, daripada susunya, daripada dagingnya, semua benda. Dan al-an'am adalah satu binatang yang dilekapkan ataupun yang dilekatkan untuk orang-orang macam ni, iaitu golongan manusia yang terlalu terikat dengan dunia. Dia terikat dengan dunia. Bila dia nak beribadat, dia akan fikir, kalau aku tak pi, dia ni kata apa pula? Pernah jadi tak? Mungkin bukan di sini lah, belah Guatemala ramai panggil aku tu. Dia bincang, esok malam jangan lupa. Okey, esok malam main. Lepas tu main malam esok tu nak pi. Kalau aku tak pi tak boleh ke? Nanti depa kata kat aku. Kalau aku pi pula, letih aku baru balik pada mana-mana kan. Dia jadi lagu tu. Sedangkan benda ni tak perlu keterikatan dengan makhluk. Kita cuma minta kekuatan daripada Allah, dan terikatnya kita rasa dengan Allah saja. Tapi benda ni hilang. Pasal apa hilang? Sebab kita terlalu meletakkan gantung harap kita pada makhluk. Yang ni bahaya. Kemudian Al-Quran menerangkan pula satu kaum lain yang tujuan hidup mereka hanyalah perhiasan dan perabot dunia. Dibubuh sini perabot dunia, maksudnya kelengkapan dunia yang akan fana dekat sini, yang akan binasa. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah. Setiap makhluk itu, setiap manusia itu, setiap nyawa itu akan binasa, dan kita sanggup dan seronok untuk beli benda yang binasa. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatir al-muqantarah minaz zahbi wal fiddah wal khayli musawwamah wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dalam surah Ali Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala firmankan, zuyyina lin-nas, dan dijadikan, diperhiaskan, diperindahkan pada pandangan manusia akan kesukaannya kepada syahwat, daripada kalimah syahwat.
jamak dia jadi syahwat. Maksud syahwat ni apa dia? Dengan syahwat nafsu dia tu, dia suka kepada nisa. Kenapa dia suka pada nisa? Untuk bina banin, untuk bina keturunan, dapatkan susur galur, salah silah. Manusia yang normal, dia memang akan duduk dalam keadaan yang Allah Ta'ala persiap sempurnakan dunia ni untuk nampak indah pada mata dia. Bagi lelaki akan wanita-wanita. Jadi kalau kita ni normal, ya, kita akan memang teringin dan tertarik kepada wanita, hakikat dia. Walaupun ada lah gender-gender tertentu. Awal bulan itu kita program dengan LGBT sama. Dia abang ada satu geng ni, dia intersex LGBTIQ. Dia LGBT ni banyak dia LGBTIQ, ada sama lagi lah STUVW kok ada kan, tapi dia panjang. Satu jenis gender, satu jenis orang kata kekeliruan gender. Dia ni dia bukan dia tak mau kepada perempuan, tetapi dia lembut. Yang ni yang dikatakan sebagai kelompok mukhannath. Dia bukan khunsa. Dia bukan khunsa yang kita faham tu lah. Kalau kata khunsa, dia ada khunsa yang muskil, ada khunsa wadih. Yang ni mukhannath, dia ada mukhannas khalqi, ada mukhannas ghair khalqi. Mukhannas khalqi adalah orang, sebagai contoh lelaki yang berpewarakan lembut, tetapi dia lembut dia lembut saja, tapi dia tak ada keinginan untuk pakai macam perempuan. Dia tak ada keinginan untuk solek makeup. Macam hari ni mereka guna kaedah dan nama lain, guna nama dengan heteroseksual, metroseksual. Ada orang lelaki suka makeup. Dia mula macam mana, dia suka dengan duk bubur SPF lah, SK2 lah kan. Dia suka duk bubur benda-benda yang lip balm ke apa ke, tapi bukan untuk kesihatan sebab bibir dan markah apa macam buah limau mandarin tu dah. Tapi isu dia pakai tu sebab dia nak macam ke arah kewanitaan. Itu yang bahaya. Cuma kalau kata dia lembut dan dia kekal duduk dalam keadaan perhiasan lelaki, itu tak ada masalah. Yang ghair qalqi, yang ni bahaya. Dia bukan ada kes yang lembut, tapi yang masalahnya ada yang tak lembut. Tanya nama pun sini vibrate meja ni. Nama apa? Alim. Tu dia bergegak meja. Tapi pakai kebaya bang. Masa kita pegang kaki sebelah dan cukup sebelah tak dan, berimba kaki. Tu pun tak, dia teringin juga nak duduk dalam keadaan yang macam tu. Allah Ta'ala takdirkan orang ada macam ni juga. Dan kita jumpa dengan perempuan ni. Kalau dulu masa zaman-zaman pernah terlibat dengan agensi ni, ligan dia pun tak sah. Dah lah tinggi bang. Dia pun pakai kasut yang ikat tali tu, kan jenis belit tu. Kita ligan dia, selang 2 biji venet tu pun tak dapat. Mereka lari pakai kasut tumit tinggi 4 inci lebih. Kita 4 inci kalau kata mata jala besar tu, pada nak ahwin pun. Hak ni 4 inci kaki kasut tumit tinggi tu, boleh rembas lari, belah lebuh kabel Penang. Kita dah penat dah, dia pun penat kan. Bila dia penat, dia berhenti, dia dan buka tali tu. Duk ada 7 kali pusing lilit dekat peti kering tu. Dia dan buka lari, kita tak boleh juga tangkap. Punya teruk lah kita, bukan dia. Dia lari sungguh. Ni kalau tekat ayat baru ni menang siapa? 10.09. Ingat kalau hantar dia pun menang. Di Amerika lah ni jadi masalah sebab ada 4 kategori sukan yang didominasi oleh puak-puak yang transgender. Mereka jantan. Bila satu kes di Michigan, lawan lari, dia masuk pertandingan dengan laki-laki semua seluruh Amerika, dia dapat nombor 136. Kemudian dia buatlah dia punya ni semua, dia pergi jumpa pakar apa semua, tukar gender, jadilah transgender, laki tukar jadi perempuan. Bila dah dia semangat kesukanan yang tinggi, majulah sukan untuk negara dia, maka dia pun minta untuk masuk sukan. Dan bila dia minta dengan jumlah permohonan yang banyak, maka dia pun benarkan sebab negara Amerika antara negara yang paling lantang dan suka mencanang support geng-geng ni LGBT ni. Maka dia pun bagi masuk. Bila masuk, tiga tempat podium semua arbok, semua borak, semua bapuk ni. Ini transgender, dia pun menang. Sampai berulang kali. Dan last tahun lepas 2021, lepas dah habis PKP pada waktu untuk Amerika tu, Majlis Kaunsil Atlet untuk acara balapan buat satu surat permohonan kepada mereka punya sukan punya kementerian kot, minta untuk diharamkan penglibatan orang macam ni masuk dekat
yang kategori perempuan. Nanya perempuan nak ligan, lepas 4 tiang, lepas tu menang, perempuan ni duk lari tak habis. Acara renang pun sama, tinju pun sama, gusti pun sama. Mai tu dia, abang main kerbau memang nak bertinju dengan dia pakai dak. Dan mereka minta, dan benda ni menjadi satu kerisauan di kalangan kelompok negara yang menyokong puak-puak ni. Sebab mereka duk fikir, kami dulu dah bagi, lepas tu dah jadi macam ni, takkan nak bagi lagi. Sebab tu betul lah apa yang kita dah sebut dah itu, manhaj ciptaan manusia memang mangkak betul ya, betul-betul punya teruk. Sebab kita tak ambil apa yang Allah Ta'ala telah tetap letakkan. Yang ni bahaya. Sebab tu bila disebutkan tentang golongan yang sedemikian, hakikat manusia, ya, dia akan cenderung untuk nak kepada wanita, lelaki nak pada wanita, wanita nak pada lelaki. Satu kes yang terbaru tahun lepas, ada satu budak nama dia Christabel. Christabel ni lahir tahun 95. Masa dia umur 13 tahun, dia abang dekat mak dah. Dia kata dia rasa dia ni jantan lah. Dia perempuan, budak perempuan, lahir sebab dia perempuan. Dia memang lahir sebagai seorang perempuan, comel masa kecil, gambar dia tunjuk. Kemudian masa umur 13 tu dia rasa macam dia ni jantan ni. Dan dia beritahu kat mak dah, dalam keadaan dikenal sebagai dysphoria gender, kekeliruan gender ni. Dan jumpa mak dia terus bawa dia pergi dekat satu klinik. 95 jemput 13 tahun dalam tahun 2008 kan. Bila awak pergi klinik, sampai di klinik tu terus tanya dekat dia apa masalah. Dia kata dia ni, dia rasa dia perempuan tapi dia nak jadi lelaki lah. Maka doktor yang ada dekat klinik ni terus bagi dekat dia satu ubat, nama dia hormon blocker lah, puberty blocker, iaitu tak mau bagi datang head. Bila dah main satu fasa, umur dia 13, 14, 15, 16, dia dah mula untuk buat operation. Dia dah mula buat operation, dah habis di bahagian atas bawah semua dah settle. Ketika usianya 21 tahun, umur dia 21, dia fikir balik, dia kata dia naik jambang ni, naik bau kan, naik apa nama orang kata apa, misai dia punya ni, wow, bulan ni semua turun elok. Kita pun tak boleh nak buat, sambung 4 tahun dah tak boleh kau. Dia mental ni dia tak ada line dia putih kan, ni sambung ni semua cantik. Kita tengok dia lain, maksud dia tu dia punya ni kan, sebab hormon testosteron dia tu tinggi, dia duk makan benda tu. Sampai umur dia 21, dia kata, ish, aku ni sebenarnya perempuan, aku nak jadi perempuan balik. Dia pergi jumpa doktor tepuk kepala dia dengan tepuk kepala doktor kali. Kata hantar dah operate dah, buang semua, segala rahim semua buang dah. Dan benda yang ada dalam badan hang adalah menyokong untuk pertumbuhan hormon lelaki. Dan apa dia buat hari ni, tahun 2021 November, tahun 2022 bulan Mac kalau tak silap, dia saman doktor tu. Dalam petition dia, affidavit dia tu disebut, dia kata kenapa doktor tak challenge dia, kenapa doktor tak sedarkan dia, kata benda ni adalah kekeliruan, hang maknanya perempuan, hang kena kekal perempuan sebab badan hang memang sesuai untuk perempuan. Walaupun hang rasa hang tu macam apa nama badang ke, hang rasa macam hang sang kelembai ke apa ke, tapi hang perempuan, hang tu sudah buat teruk macam mana lah, hang memang perempuan. Sebab kita ni orang lelaki perempuan, dia ada satu perbezaan yang cukup ketara tulang. Lepas tu riang, boleh faham? Dia ada riang lelaki, dia ada riang perempuan. Bukan riang kat pokok tu tu tak salah. Ustaz kata hak ni ya riang ni, dah yang tu riang lain ni kita punya kederat tau, tenaga kita tu. So bila dah jadi lagu tu, dia tak boleh nak pi, dia pi saman. Dan law ni tengah duk proceeding lah untuk kes dia. Dan sebab tu kita kata untuk orang macam ni, kita kena ambil jalan lah, paling tidak pun berdoa. Itu adalah kekuatan yang paling utama untuk kita bawakan. Jaga benda hari ni cukup bahaya. Kemudian dalam ayat seterusnya, manusia ini dia akan suka cenderung untuk mendapatkan anak dan juga harta yang banyak daripada segala emas perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Dan itulah kesenangan hidup di dunia, dan sisi Allah tempat kembali yang terbaik. Dia boleh untuk dapatkan wanita, dia boleh untuk dapatkan harta, anak, pinak dan sebagainya, segala kekuasaan, jabatan, jawatan, tahta, segala benda atas dunia. Tetapi dia kena ingat satunya, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat tu kekal abadi, dan kekalnya akhirat termasuk dengan harta akhirat adalah lebih kekal. Duduk dalam keadaan khalidina fiha abada.
Dan benda tu kalau masih terikat dan mengikat kita, maka kita adalah orang yang dijauhkan daripada sifat orang tersesat ni. Jaga tuan-tuan. Sebab tu kena jelas. Dan kemudian Al-Quran menerangkan pula golongan lain yang peranan mereka dalam hidup hanyalah untuk menyalakan fitnah dan menyuburkan kejahatan serta kebinasaan. Mereka inilah yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ard liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nas wallahu la yuhibbul fasad." Di antara manusia itu ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hati kamu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Wa huwa aladul khisam. Yang ni kita pernah sebutkan ayat 204 surah Al-Baqarah. Manusia yang akan main dengan retorik, faham logik, dia beritahu dekat kita agama semua sama, menuju kebenaran, Tuhan tu semua agama akan sembah, kalau siapa baik masuk syurga, tak kira duduk dalam mana-mana agama. Mereka itu sebenarnya adalah penentang yang paling keras dengan Allah SWT. Dan setiap butir benda kebaikan dalam Islam, dalam Quran, hanya dijadikan sebagai bekal modal untuk berhadapan dengan golongan-golongan tertentu. Seperti yang Allah Ta'ala sebutkan, bila jumpa dengan orang beriman, mereka mengatakan mereka beriman. Bila jumpa dengan orang tak beriman, kami bersama dengan kamu dan kami tidak pernah mengikuti mereka, seperti kalam Yahudi. Dan golongan-golongan seperti ini adalah golongan yang disebutkan oleh Al-Quran dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa aladdul khisam. Yang ni yang disebutkan juga oleh ulama mutaakhirin. Mereka ini golongan apa? Yang menggunakan Islam atas paksi liberal, sama rata, plural, agama yang banyak, sekular, perbahagian antara dunia dan akhirat, sosial. Setiap benda yang kita nak buat, kalau dapat untung itu baik, kalau tak dapat kebaikan itu bukan baik. Yang ni, yang itulah pecahan antara yang kita pernah kongsikan dulu tentang komunisme, kapitalis dan sebagainya. Ini, dan sebab tu jangan pernah terjerumus dalam perangkap mereka, kerana dengan adanya titik-titik faham yang sedikit ini, contoh kita kata alah semua agama sama, agama ni semua duduk pada satu keadaan, pada satu kedudukan, Tuhan mana pun semua bagus, duduk dalam mana agama pun bagus. Yang ni adalah satu benda yang menggelincirkan kita, bukan melincirkan perjalanan kita menuju Allah, tetapi menggelincirkan perjalanan kita dalam mendapat takwa Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham? Sebab tu jaga. Dia main dalam banyak bentuk, dia banyak nuansa. Dan ironinya, masyarakat kita pada hari ini belum lagi mengambil iktibar, belum lagi mengambil ibrah, belum lagi mengambil pengajaran. Kerana apa? Sebab kita amat mudah untuk mendekatkan diri kita kepada dunia lebih daripada akhirat. Ada orang bila tengah solat pun dia boleh pick up baju dia jemuk tadi tak angkat, kan? Ada tengah orang dia tengah solat, dia boleh duk ingat remote TV tadi dia tak tahu mana ni, kan? Sebab tu saya sebut itu ada satu orang, dia kata dia hilang dia punya purse. Dia jumpa dengan satu orang syekh. Wahai syekh, barang aku hilang, ada tak amalan yang boleh buat? Dia kata ada amalan, banyakkan selawat. Dia kata aku selawat dah berbuih mulut ni, tak jumpa orang. Dia kata ada lagi dah amalan lain? Dia kata ada, tapi amalan ni yang kena niat lah. Niat dia apa dia? Niat dalam hati nak cari barang yang hilang, hang buat solat sunat. Buat solat sunat 2 rakaat. Dia pun dia kata tak apa syekh. Dia pun balik buat solat. Bila dia solat sunat 2 rakaat, dengan hati dia duk teringat benda tu, solat sunat kerana Allah, tapi dalam hati dia nak mencari barang tu, angkat-angkat takbir. Kemudian bila mana dia baca Fatihah, kemudian dia rokok. Masa dia rokok dia teringat. Lepas tu dia habis semua, dia teringat tu, dia pun beritahu kat syekh tu, wahai syekh, alhamdulillah, idea yang kau berikan pada aku berhasil. Bila aku cari barang aku buat macam yang suruh, iaitu solat. Lepas tu hang solat dan jumpa balik. Aku solat, aku jumpa balik. Bila hang dapat balik tu? Masa aku angkat takbir, lepas tu masa aku rokok aku ingat balik taman aku letak. Lepas tu aku pergi cari jumpa. Habis tu sembahyang habis tak? Dah sampai rokok tu yalah. Ni. Ada. Dia ambil sampai dekat, dia kata takut saya kalau aku bagi salam. Dan bagi salam. Ini yang jaga. Sebab tu
antara benda yang perlu untuk kita senantiasa hebatkan, senantiasa perbanyakkan adalah minta mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kebaikan ibadat yang kita lakukan selama ini berbekas, bukan hanya pada tempat sujud, bukan hanya pada anggota yang kita letakkan di tikar sejadah, tetapi juga berbekas di lubuk yang paling dalam hati kita. Dan kebaikan output daripada ibadat menyebabkan kita ini termasuk dalam golongan yang Allah Ta'ala janjikan tanha anil fahsya wal munkar. Sebab tu bila sebut kata berkaitan dengan orang yang hidup tersesat antara dunia dan akhirat, mereka menyangkakan dan merasakan ibadat yang mereka lakukan sampai hari ini adalah ibadat yang bakal memenuhi timbangan mizan di depan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Sedangkan benda tu belum tentu. Macam mana hakikat kuncinya untuk kita nak menentukan ataupun nak memastikan ibadat ini senantiasa segar bugar untuk dibawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak untuk memenuhkan timbangan mizan kita? Yang pertama, usaha untuk melakukan ibadat hanya sahanya kerana Allah. Merasakan dengan kasih sayangnya Allah, maka dilembutkan segala urat kita, tulang belulang kita untuk bertakbir sampai memberi salam. Rasakan benda tu. Aku syukur ya Allah aku boleh bertakbir. Aku syukur ya Allah aku boleh rokok. Aku syukur ya Allah boleh sujud. Aku syukur ya Allah masih lagi boleh ingat Fatihah, masih lagi boleh ingat tahiyat, masih lagi boleh bagi salam, masih lagi boleh berdiri dan duduk dan rokok dan sujud dan sebagainya. Rasakan benda tu. Dan kemudian yang kedua, bila mana kita dah mulakan dengan jalan mendekatkan diri pada Allah, iaitulah pada jalan zikrullah, ingat pada Allah, baik Quran ke, baik solat ke, baik sedekah ke. Ingat juga selain pada Allah yang memberikan kekuatan pada kita ni kena selalu sedar kita ni hamba. Bila kita solat banyak, kita sedekah banyak, kita zakat banyak, kita infak banyak, kita wakaf banyak, benda yang kita buat ibadat ni nak jadi apa dekat kita lepas pada tu, jangan pernah kita nadim, jangan pernah kita menyesal, jangan kita pernah duk risau, aku semayang penat-penat, yang ni yang aku dapat. Jangan, bahaya, cukup bahaya punya. Hari ni kita duduk dalam keadaan macam tu. Sebab tu kena berdiri pada jemaah, mai join jemaah. Sebab dengan ada jemaah, dia akan ingatkan kita, dia akan senantiasa memotivasi kita, menggalakkan kita bahawasanya kita adalah orang yang bakal hanyut seorang-seorang kalau kita duduk seorang-seorang. Macam yang Nabi sebut, orang Islam tu dia tidak akan diserang oleh musuh kalau dia duduk dengan jemaah, seperti kambing yang mana bila mana dia ni keluar daripada gu dia, keluar daripada kumpulan dia, barulah serigala akan serang. Tapi kalau duduk dalam jemaah, serigala tak akan berani untuk serang. Dan ini yang dikatakan sebagai pencetus kebaikan yang ada di keliling kelalang kita. Yang ketiga, sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan apa yang kita lakukan ini, ia akan terkunci rapi, tertutup rapat, dibawakan sebagai bekal modal di hadapan Allah SWT kelak. Yang keempat, jangan pernah ribah, jangan pernah namimah, jangan pernah mengaku diri lebih baik daripada golongan yang lain ataupun orang yang lain. Jangan pernah mengumpat orang lain. Duduk dalam statik keadaan kita ni jadi orang yang merasa diri tak cukup dengan kebaikan. Carilah mana-mana nilai kebaikan. Kalau rasa boleh mula dengan senyum, senyumlah. Kalau rasa boleh mula dengan sedekah, sedekahlah. Kalau boleh rasa dengan mula dengan Quran, mulakanlah dengan bacaan Quran. Boleh solat, solatlah. Dan jangan pernah berhenti pada titik-titik kebaikan yang kita sampai ke tahap rasa berpuas hati. Aku puas hati mayang aku. No, jangan. Sebab ini adalah mainan syaitan. Sebab syaitan dia tak akan kipas kita sampai kita terguling. Dia kipas sikit-sikit. Hang kira semayang sini hang paling dahsyat lah, kan? Orang lain semayang relax-relax, hang semayang betul-betul ikut Nabi ya. Nabi semayang panjang, kan? Orang lain baca ina atau ina, hang baca ina andana, memang dahsyat lah, kan? Jangan jadi orang yang gilakan benda-benda macam tu. Jangan jadi orang yang duduk dalam keadaan nak kepada itu. Jadi orang yang rasa tak cukup dengan kebaikan dengan cara macam mana mengelakkan dia daripada mengumpat orang dan sebagainya. Muflis, satu perkataan yang Nabi sebut adalah hadis al-muflisa, adalah khusus kata ulama merujuk kepada orang yang rajin beramal di dunia. Al-muflisa adalah hadis Nabi yang disebutkan itu adalah merujuk kepada orang yang di dunia melakukan amal soleh yang cukup hebat. Puasanya puasa yang cukup hebat, solatnya solat yang cukup hebat, dahsyat dia punya ibadat. Tetapi mereka itu al-muflisa
Kerana mereka menyangkakan dan mereka menyatakan keburukan orang lain untuk dicanang-canang, dan mereka merasakan orang lain lebih buruk, rendah, hina daripada mereka. Yang ni yang selalu kita sebut kan, orang yang baik itu dia merasa diri dia sentiasa buruk, sentiasa hina, kekallah dia jadi baik. Tapi kalau dia dah mula rasa diri dia baik, maka benda tu adalah benda yang telah menyebabkan dia duduk dalam keadaan yang hina lagi buruk. Jangan pernah kita doa saish, aku ni kira boleh buat ibadat kira dahsyat sungguh-sungguh ni, letakkanlah ibadat tertinggi Nabi SAW. Sudah dalam satu riwayat Huzaifah Al-Yamani, Huzaifah Al-Yamani digelar sebagai sahibus sir, sahabat Nabi, penyimpan rahsia Nabi. Bahasa kita penyimpan mohon besar-besar kan. Kalau kata jawatan kerajaan dia SUS lah, Setiausaha Sulit. Paling tidak pun mau pangkat, mau jusa kat atas. Kalau kata yang tu Huzaifah Al-Yamani, Sayyidina Bilal bin Rabah SUSK, Setiausaha Sulit kanan. Itu lagi susah kan. Kalau jusa CBA lah lepas ni. Kalau ikut pangkat kita sekarang. Huzaifah Al-Yamani pada satu ketika diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim, dia solat belakang Nabi, Nabi baca surah Al-Baqarah sampai surah An-Nisa. Jumlah yang disebutkan dari riwayat tersebut adalah 8 juzuk, 600 ayat lebih. Yang ini bacaan surah yang dibaca oleh Nabi dalam solat sunat. Solat sunat. Ada orang kata solat sunat ikut Nabi baca panjang. Nah, Nabi baca untuk solat yang lain juga panjang. Solat subuh Nabi akan baca surah Al-Waqi'ah 90 ayat rakaat pertama. Bukannya seminggu, dah rakaat pertama. Rakaat pertama Nabi surah Al-Waqi'ah. Ini daripada riwayat Al-Bukhari. Kemudian Nabi juga membacakan dari riwayat disebutkan surah Al-Mu'minun 118 ayat rakaat pertama. Kemudian Nabi juga membacakan surah Tur 49 ayat. Nabi SAW juga membacakan surah Rum 60 ayat. Pernah Nabi baca surah Yasin dalam salat subuh 83 ayat. Nabi juga pernah disebutkan riwayat Bukhari membaca surah Safat 182. Solat subuh. Kalau kata subuh kot, solat yang jahar kan, solat sirdak kot. Dalam satu riwayat disebutkan solat zuhur, satu orang sahabat tak disebutkan nama, aku berada di masjid Nabi, Kubah Hijau tu, masjid Nabi, dan ketika itu qomat fa'aqama, dan masa tu dah qomat. Bila dah qomat, dia sakit perut nak qadha hajat. Dia nak qadha hajat. Bila nak qadha hajat, dia pun keluar daripada Kubah Hijau, pergi dekat perkuburan Baqi'. Kurang lebih dalam 400 meter pada Kubah Hijau tu, nak pergi ke Baqi' dalam 400 meter. Maka dia pun pergi sampai sana, qadha hajat. Dia dah habis semua cuci, dah taharah semua, dia pun ambil wuduk. Bila ambil wuduk, masuk balik dalam masjid Nabi SAW. Masuk saja Nabi masih lagi rakaat al-ula, masih rakaat pertama. Kita lah kali bersin rukuk lah. Berdiri tu kali bersin tengok imam rukuk lah kan. Lepas tu kalau kata nak bincang berkenaan dengan kekuatan dan kehebatan ibadat kita ni, sehebat-hebat mana pun takkan boleh sampai bengkak kaki macam Nabi SAW. Sebab tu main dari riwayat banyak, Al-Mughirah, Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW solat sampai bengkak kaki. Kita ni bengkak kaki gaut kan, bengkak kaki kencing manis lah, macam-macam lah, wa'alaikumsalam. Tapi Nabi SAW bengkak kaki sebab solat. Macam mana sampai bengkak ni? Bayang, satu orang sahabat tanya dekat Nabi SAW. Ada 5 soalan dia tanya. Satu orang lelaki mai jumpa Nabi SAW. Dia tanya dekat Nabi SAW, ayyu a'malil afdal, banyak-banyak amalan-amalan apa yang paling afdal. Dan Nabi sebut dekat dia, tulul qiyam, panjangkanlah qiyam kamu, panjangkanlah berdiri kamu. Dan kita kalau kata nak berdiri lama, bolehlah buat dalam salat sunat. Cari mushaf yang besar tu kan, buka, baca dengan berlagu kalau boleh, baca dengan bacaan yang tartil. Kemudian try tengok, malam ni kita try jangan Al-Baqarah lagi, kita baca Inna A'tayna lah. Malam ni try tu dulu, tapi baca tartil, baca dengan keadaan yang sesempurna mungkin. Kita akan rasakan bezanya, dan kita akan bezakan rasanya yang tu untuk solat sunat. Kalau kita boleh lagi, tuan-tuan tibai biar surah apa yang rasa panjang tu kan, jangan sampai 3-40 kali berhenti sudah, baca bagi cun-cun, tengok kita boleh pi tak. Dan begitu jugalah yang disebutkan dalam kupasan terakhir
Kata Fadilatul Syekh Fatih Akan, yang tu tadi saya abang dah, kalau kata ni 4 benda tu jaga, janganlah minta simpang. Kemudian inilah sebahagian daripada tujuan-tujuan hidup manusia di dunia, yang mana Allah telah membersihkan dan menjauhkan mereka, orang mukmin itu, daripadanya, iaitu jauhkan kita daripada terikat dengan dunia, jauhkan kita daripada menjadi seperti binatang ternak, jauhkan kita daripada orang yang berretorik tentang agama. Dia punya idea dia cantik, cukup hebat, tapi realitinya, amalannya, perbuatannya tidak menunjukkan ciri-ciri langsung keagamaan. Yang kita tak mau. Dan inilah, kata Fadilatul Syekh Fatih Akan, tujuan-tujuan hidup manusia di dunia yang Allah Ta'ala kesampingkan daripada orang beriman. Orang beriman dia tak akan duduk macam ni. Orang beriman yang macam lain. Yang tu nanti tajuk yang seterusnya. Dan diletakkan di atas pundak mereka tanggungjawab yang lebih agung ke atas orang beriman, tanggungjawab untuk menunjukkan arah kebaikan kepada manusia sejagat dengan sinar Islam. Orang beriman ni nanti akan berdiri pada kemuncak kebaikan, sehingga terselah kebaikan pada diri mereka menjadi ikutan dan juga panutan kepada seluruh manusia. Manusia lain akan ikut, manusia lain akan turut, manusia lain akan berpaut. Kerana apa? Kebaikan Islam tidak mampu lagi untuk ditolak, walaupun mereka tidak mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi kebaikan Islam itu tak mampu lagi untuk dibendung daripada masuk ke dalam hidup mereka. Dan benda ni sedang berlaku dalam keadaan yang kita tak sedang. Cumanya mungkin kiblatnya bukan daripada kita, tapi kiblatnya mungkin daripada negara-negara yang lain. Ada orang yang duduk dalam negara yang Islamnya tak ramai, tetapi mereka nampak kebaikan orang Islam yang sedikit itu, sehingga menjadi kebaikan besar untuk mereka, bangsa yang bukan Islam, orang yang tidak beragama Islam. Tapi kita ni ramai orang Islam, tetapi kebaikan daripada kita tu tidak diabsorb, tidak diserap oleh golongan yang tidak Islam di luar sana. Bahkan yang mereka nampak adalah keburukan demi keburukan, demi kehinaan, dengan penistaan dan sebagainya. Sebab tu bila sebut tentang benda ni, kita kena berusaha mohon pada Allah moga diberikan hati yang cekal, jiwa yang kental, berhadapan dengan perjalanan fasa masa mendekat akhir zaman yang senantiasa merobek dan juga menghiris emosi. Ingat, penistaan agama akan berlaku setiap waktu, setiap masa. Ni tengah kita duk cakap ni pun sekarang ni ada. Bukan kita minta, tetapi penistaan tu sedang dilakukan. Tak kira lah dalam apa-apa bentuk. Cuma beza bandingnya kadang-kadang kita tak letakkan penistaan ini adalah baik ataupun tidak, penistaan ini lebih buruk daripada ini ataupun tidak. Kita marah orang hina agama, dalam masa yang sama kita tak rasa marah bila orang yang tidak melakukan salat. Orang hina Nabi kita marah, orang tak tutup aurat kita boleh relax lagi, kan? Sedangkan dua-dua tu benda yang tak betul. Kadang-kadang main satu usaha untuk memurnikan dosa ataupun mencomelkan maksiat yang kita sebut membawang. Asalnya riba, mengumpat tu dosa. Pasal nampak macam berat sangat kot sebut membawang, mengumpat, kita tukar lah bagi membawang. So nampak macam murni sikit, nampak macam dia lebih, orang kata apa, lembut dan lunak sikit. Kalau kata orang yang suka laki sama laki, kita tak sebut kata kaum Lut, kita panggil dekat situ kunyit. Tanya pasal apa? Kunyit ni nampak macam lebih lembut dan lebih mesra, lebih lunak dan sebagainya. Sedangkan ia adalah satu benda yang haram. Boleh faham Sebab tu jaga, jangan kita menghalalkan yang haram dan mengharamkan benda yang halal. Dan benda tu sedang menuju ke arah tu. Sebab nanti kita akan main dengar, dan kita dah dengar dah orang kata dekat kita, tuan-tuan ketahuilah kunyit tu haram. Pernah tak orang cakap lagu tu? Law ni. Bukankah Allah Ta'ala dah kata dah, jangan mengharamkan benda yang halal dan jangan menghalalkan benda yang haram. Tapi kalam kita bercakap sebaliknya, sebab kita duduk dalam kelompok orang yang tersesat antara dunia akhirat. Yang tu yang saya kata tak boleh. Kalau kata Ibrahim, jangan duk panggil nama lain. Kalau kata Muhammad, kalau kata Isa, kalau kata mengumpat, jangan duk mencomelkan dia. Kalau kata orang perempuan keluar malam melakukan pelacuran dan sebagainya, kita panggil kupu-kupu malam. Apa masalahnya kupu-kupu tu? Tak kena dia. Kedekut kita panggil tangkai jering. Yalah, pada satu sisinya, normalisasinya kita duduk dalam budaya bangsa yang berbahasa. Ya, kita faham, tetapi hakikat masih duduk dalam keadaan hakikat. Kedekut lah. Tak duduk tangkai jering, genggam tak tirih pun, no need lah. Kita faham situasi tu. Kerana takut nanti kita duduk dalam faktor ini, iaitu kita kata dekat orang kunyit haram, bawang haram, pakat gelak habis. Oh betul ustaz tu kata. Sedangkan perkataan itu adalah bersalah dengan apa yang Allah Ta'ala sebutkan. Jangan kamu halalkan benda haram.
Boleh faham tak? Saya bukanlah penentang arus pemodenan bahasa, tidak. Silakan untuk berseloka, suka dan sebagainya, sila. Tetapi kena kembali pada hakikat. Sebenar makrifat kita, cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan membina keyakinan dan keteguhan, tidak melakukan perkara yang bertentangan dengan apa yang Allah Taala telah tetapkan. Ini adalah satu benda yang nasihat pada diri saya. Sebab kita selalu terlanjur, kadang-kadang terlanjur sampai terkubur. Dah duduk dalam kubur baru dah sedap. Sebab tu Allah Ta'ala kata alhaakumut takatsur hatta dzurtumul maqabir. Hang cari dunia, hang cari isi dia, hang cari kebaikan dia, hang cari jabatan dia, tahtanya, hang cari kehormatan dunia dan sebagainya. Jaga jangan jadi orang at-takatsur. Pasal apa orang at-takatsur? Depa ni lagi teruk daripada apa yang Nabi sebut, orang yang ghair salihah, orang yang tidak saleh. Ketika mana dia dibawa ke arah kuburnya, dia akan kata ya wailah, ya wailah, celaka boleh dah, celaka boleh dah, tang mana apa nak bawa aku ni, dia akan kata lagu tu. Tapi beza kata ulama dengan kalimah at-takatsur. At-takatsur ini momen-momen perjalanan kematian dia tak sedap. Sampai bila dia sedap? Hatta dzurtumul maqabir. Bila dia sedap kata dia mati, tuan-tuan, masa duduk dalam kubur baru dia sedap. Masa dah kiri dia turap, kanan dia turap, baru dia tahu, loh aku mati dah. Tuan-tuan boleh faham tak situasi tu? Kemudian datang dalam ba'al janais, mayit yang dengar suara tapak kaki terakhir meninggalkan kubur. Masa tu dia rasa malaikat dudukkan dia, tanya dia soalan, kenal tak dengan lelaki ini? Dan dia mengatakan aku bersyahadah asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Maka malaikat akan tunjuk dekat dia, ni tempat hang, qa'adah. Maq'ud hang, tempat hang adalah di neraka dulu. Tapi pasal yang kenal Muhammad SAW, Allah Ta'ala istibdal, Allah Ta'ala badala, Allah Ta'ala ubah tempat tersebut ke syurga. Sampai orang yang macam ni dia kata apa dekat Allah? Cepatkanlah hari kiamat, aku tak sabar nak masuk dalam syurga. Jangan jadi golongan yang kedua. Nabi SAW kata golongan yang kedua bila didudukkan, ditanyakan tentang Nabi SAW, dia kata la adri, aku tak kenal dan aku tak tahu pun tentang dia, aku tak pernah dengar pun tentang dia. Maka terus kata Nabi SAW, malaikat akan mengambil satu penukul min hadid, daripada besi, dan dihentakkan di antara dua telinganya sehingga dia akan masuk ke dalam tanah. Kemudian akan diangkat dan ditanya lagi, dan ditanya lagi, dan ditanya lagi, dan ditanya lagi. Kerana apa? Asas dia antaranya kata ulama, mempermainkan segala apa yang dinisbahkan oleh Allah akan halal, segala apa yang dinisbahkan oleh Allah akan haram. Yang ini bahaya. Sebab tu jagalah untuk kita sama-sama mengambil kebaikan, jangan termasuk dalam golongan yang kedua ini, dan berusahalah dengan sungguh-sungguh. Moga-moga Allah Ta'ala tempatkan kita di kalangan orang yang siddiqin al-awwalin, golongan-golongan awliya Allah, golongan-golongan siddiqin, golongan salihin, dan juga para nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah, amin. Dan dekat tu dulu perkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Dan kita berhenti di muka surat kitab Pustaka Darussalam ni 115 untuk tajuk yang seterusnya, golongan yang menganggap dunia sebagai ladang akhirat, dan moga-moga kita termasuk dalam golongan tersebut. Dan seperti biasa, selamat menyambut tahun baru Hijriah. Moga hijrah kali ini adalah hijrah yang membawa kebaikan. Dan ingat, hijrah itu ibadah. Hijrah itu ibadah. Setiap perubahan ke arah kebaikan itu adalah satu bentuk ibadah yang pastinya berpahala, berganjaran lumayan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hijrah itu perlu berlaku setiap hari. Daripada menjadi orang yang memukul jadi perangkul, orang pencela jadi pencinta, jadi orang yang menyalah jadi penyayang. Jadilah orang-orang yang menuju ke arah kebaikan, seperti mana yang kita selalu dengar, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, menuju kepada kejayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kalau ada kebaikan, mohon tolong sebar-lebarkan, kalau ada keburukan mohon tolong jauhkan. Dan perlu untuk kita senantiasa segar bugarkan, menjadikan Nabi SAW sebagai contoh tauladan yang paling mulia untuk kita jadikan. Banyak hari antara hari, paling mulia hari Jumaat. Banyak Nabi antara Nabi, paling mulia Nabi Muhammad. Kalau ada kekasaran bahasa teguri bicara terlajak kata terasa tak mana-mana, saya minta maaf banyak pada ujung rambut sampai ujung nyawa. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudah diberi kalau ada silap dan salah. Kalau ada kebaikan mohon tolong sebar-lebarkan, kalau ada keburukan mohon tolong jauhkan. Bak kata patah sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku qauli hadza wastaghfirullahal azim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa yafawzal mustaghfirin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.